السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, fahamkanlah kami tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kami kefahaman tentang Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami semua jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Gua Said Alwi, seterusnya saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung tafsir surah Yasin. Malam ni kita mula dengan ayat yang ke-22. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahman in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni shafa'atuhum لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Maksudnya ialah, dan apabila ditanya, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un, dan apabila ditanya, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Ayat yang pertama ni, ayat yang ke-22. Yang pertama yang kita baca tadi, ayat yang ke-22 dalam surah Yasin. Maknanya, pasal apa aku ni tak boleh menyembah Tuhan yang menciptakan aku, yang mana hanya kepadanya lah kita semua, saya dan tuan-tuan, semua di antara kita ni akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah persoalan berkenaan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan larangan mensyirikkan Allah taala, mentauhidkan hanya Allah taala semata-mata. Kemudian yang kedua itu ayat yang ke-23, A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Kemudian wala yunqidhun. Patutkah aku menyembah beberapa tuhan yang lain selain daripada Allah? Sudah tentu tak patut. Jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku dengan sesuatu bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku.
ayat yang kedua ni pula, iaitu ayat yang ke-23 ini, satu persoalan dilontarkan. Patutkah kita ni menduakan Allah? Adakah patut kita ni mensyirikkan Allah Ta'ala? Sebagaimana pengajian kita sebelum ni, kita bila kita jadi orang Islam, kita jangan ingat bahawa aku pasti tidak akan berlaku syirik. Sedangkan realiti yang kita tengok kan, ramai orang dia melakukan amalan-amalan yang mana difatwakan sebagai syirik. Tangkal, minta bantuan daripada makhluk halus, tempat-tempat yang dianggap sebagai kononnya keramat. Ini satu benda yang sangat bahaya, yang mana boleh menyebabkan syirik. Jadi patutkah aku menyembah beberapa Tuhan selain daripada Allah? Kita jangan dalam kepala kita tergambar bahawa menyembah selain daripada Allah ni hanya menyembah berhala, kan? Kalau kita menganggap bahawa hanya menyembah berhala itulah yang dihukum sebagai syirik, maka selama-lamanya kita rasa kita bebas daripada syirik. Sedangkan realitinya, berapa banyak di kalangan orang-orang Islam pada hari ini yang tidak berhati-hati dengan perkara yang boleh menyebabkan terbatalnya syahadah mereka. Kemudian ayat ini juga kata, kalau Allah Ta'ala dia mentakdirkan satu bahaya menimpa kita, kalau Allah Ta'ala mentakdirkan satu bahaya, satu kemudaratan akan menimpa kita, maka tiada sesiapa pun di alam ini yang dapat menolong kita untuk mengelak kita daripada ditimpa bahaya berkenaan. Ini adalah satu ekspresi untuk menyatakan bahawa Allah dia sangat berkuasa dan tidak ada benda lain, tidak ada tempat lain ataupun zat lain yang boleh mengatasi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir yang kita baca tadi, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau melakukan syirik tadi, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Baik. Sidang hadirin mukminin, apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa sesiapa yang terhalang dalam mengikhlaskan ibadat dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia, dan Allah Taala ni dia kata tidak selayaknya untuk ada sekutu dalam beribadat kepada dia. Hanya kepada Allah Taala sahajalah kita kembali, dan Allah bila dia balas, maka kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan buruk. Maka Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa jikalau ada berlakunya pengingkaran di antara manusia, benda itu berlaku kerana kekeliruan yang ada pada manusia itu. Dan ayat yang kita bacakan sebentar tadi juga menunjukkan bahawa apabila Tuhan yang lain yang disembah selain daripada Allah, maka Tuhan itu sebenarnya tidak berkuasa dan tidak memiliki apa sekalipun. Dan dia kata bahawa jikalau Allah mentakdirkan satu-satu musibah, maka tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Allah. Dan Tuhan lain selain daripada Allah tidak dapat menghalang kemudaratan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ayat yang kita baca ini tuan-tuan, yang pertama itu dia bercakap ataupun membicarakan berkenaan dengan soal akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang akidah ataupun tentang tauhid, akidah ni dia ada macam-macam. Akidah ni dia ada macam-macam. Kita bermazhab dengan mazhab apa? Kita bermazhab, contohnya kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, kan? Akidah kita mazhab apa? Maka sebagaimana mazhab fiqh kita ialah mazhab fiqh daripada Imam Syafi'i, kita juga bermazhab akidah dengan akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan begitulah seterusnya, kan? Maka bila kita berpegang kepada satu-satu akidah, maka kita kena tahu bagaimana para ulama tadi dia memperjelaskan tentang soal akidah.
supaya kita tidak menjadi orang yang syok sendiri, sebagaimana permulaan kuliah yang kita cerita tadi. Kita duk kata kita orang Islam, kita tak akan syirikkan Allah Ta'ala. Soalannya, adakah benar kita tidak pernah mensyirikkan Allah? Apakah benar orang Melayu kita hari ini, di kampung kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, dia orang semayang, dia orang pergi haji, tak timbul masalah syirik? Jawapannya tidak. Kerana kita dapati berdasarkan fatwa-fatwa yang ada, sama ada fatwa di peringkat kebangsaan dan fatwa di peringkat negeri, di mana-mana negeri pun kita dapati bahawa banyak berlaku masalah kesesatan akidah di kalangan orang-orang Islam sendiri. Baik, kita tengok antaranya ialah apa yang sering disebut sebagai tauhid, iaitu tauhid rububiyah. Baik, apa dia tauhid rububiyah? Iaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam perbuatan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan sebagai tauhid rububiyah. Apa maksud dia? Iaitu meyakini bahawa hanya Allah Ta'ala sahajalah yang boleh melakukan perkara-perkara yang menjadi pengkhususan bagi Allah. Benda yang khusus bagi Allah, hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh melakukannya. Apa dia? Contohnya menciptakan makhluk. Kan? Tak ada orang yang boleh mencipta orang. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Manusia nak cipta manusia, tak boleh. Kan? Tapi manusia nak menyebabkan manusia lahir, itu biasalah. Kan? Itu kita kahwin. Tapi manusia nak cipta manusia, kun fayakun, jadilah. Daripada hak tak ada, tiba-tiba jadi. Yang tu sifat khusus hanya bagi Allah. Selayaknya bagi Allah. Maka bila kita belajar tentang akidah, tentang tauhid, maka kita tengok bagaimana para ulama muktabar dia menghuraikan benda tu. Maka benda nombor satu dia kata tauhid rububiyah, iaitu benda yang dikatakan bahawa mentauhidkan Allah Ta'ala dalam perkara yang kita panggil pengkhususan bagi perbuatan dia, yang mana tidak dikongsi dengan para makhluk. Dia gini, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala mencipta. Kan? Allah Ta'ala mencipta. Dan kalau kita guna bahasa Melayu kita, manusia juga mencipta. Betul tak? Manusia juga mencipta. Tapi bila kita bercakap tentang rububiyahnya Allah, menciptanya manusia, dia berbeza dengan menciptanya Allah. Sebab apa? Sebab manusia bila dia mencipta sesuatu, dia perlu kepada bahan. Manusia perlu kepada bahan. Contoh, botol air mineral. Siapa yang invent? Kan? Siapa yang cipta botol air mineral? Kita kata manusia lah. Saya pun tak tahu nama siapa. Kan? Buat daripada bahan plastik, tudung dia tudung plastik, dia buat bulat macam ni, panjang macam ni dengan saiz dan sebagainya. Tapi manusia, katalah si A yang menciptakan botol air mineral, adakah sama dengan Allah Ta'ala yang mencipta? Lain. Walaupun perkataan tu sama. Allah mencipta, manusia juga mencipta. Tetapi menciptanya manusia akan benda ni, dia perlu kepada bahan. Dia perlu kepada suhu yang tertentu. Dia perlu kepada acuan yang tertentu. Dia perlu kepada mesin, robot dan sebagainya untuk terhasilnya botol yang seperti ini. Tetapi Allah, dia tidak perlu kepada bahan. Allah, dia tidak perlu kepada mesin. Allah, dia tidak perlu kepada robot. Allah tidak perlu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencipta sesuatu benda. Allah, dia mencipta sesuatu daripada zero kepada ada. Daripada tidak ada kepada ada. Maka itu beza apabila kita mengatakan manusia mencipta, Allah Ta'ala mencipta. Maka Allah Ta'ala mencipta tidak sama dengan manusia mencipta barang-barang yang tertentu. Sama juga tuan-tuan, bila kita kata manusia yang mentadbir. Manusia yang mentadbir. Negeri Perlis ni siapa yang tadbir? Tengok benda lah, kan? Kalau bab polis, bab keselamatan, ketua polis negeri. Kalau bab politik, menteri besar. Kalau bab negeri itu sendiri, kedaulatan sesebuah negeri,
raja perlih. Kan? Negeri lain sultan. Ada setengah negeri tak ada raja, tak ada sultan. Dia ada gubernur, dia ada TYT, tuan yang terutama, agung atas dia. Tetapi mentadbirnya manusia yang mentadbir negeri perlih ni, yang mentadbir Malaysia kita ni, yang mentadbir dunia ni, adakah sama dengan Allah Ta'ala mentadbir negeri perlih? Adakah sama dengan Allah Ta'ala mentadbir negara ni, mentadbir dunia ini, dan seterusnya dengan lebih luas, mentadbir alam semesta? Adakah sama? Tak sama. Buktinya apa? Tuan-tuan tengok Saddam. Ingat cerita Saddam Hussein. Macam mana Amerika dia mampu mengalahkan Saddam? Kalau tuan-tuan baca cerita tu, tuan akan tahu. Antaranya bila tentera Amerika dia menyerang Iraq, dia jamkan sistem radar pertahanan Iraq. Dia jamkan. Radar tu jam. Bila radar jam, komunikasi terputus. Antara tentera dengan tentera, pasukan tentera yang ada antara satu tempat dengan satu tempat terputus. Menyebabkan sistem pertahanan kucar-kacir. Sebab apa? Sebab manusia, bila dia berkomunikasi antara satu sama lain, dia perlu kepada gelombang. Gelombang itu dikacau, maka manusia tak boleh communicate antara satu sama lain. Padahal bukan jauh pun, dalam Iraq je. Bukan dunia, Iraq je. Tapi Iraq menjadi kucar-kacir kerana teknologi yang dimiliki oleh Amerika mampu melemahkan sistem radar yang dimiliki oleh Iraq. Allah, dia tak perlu kepada signal. Kita masuk dalam rumah, signal ada 5 line, 5 bar. Tiba-tiba tak ada satu bar pun. Pening tuan-tuan. Contoh rumah saya best, paling best rumah saya. Rumah saya masuk dalam rumah, tak ada bar langsung. Aman damai. Orang telefon semua tak boleh. Nanti orang tanya, ustaz pergi luar negara ke? Luar negara apa? Duduk dalam rumah. Kan? Pasal apa? Bar tak ada. Orang telefon memang takkan dapat telefon kita. Jauh daripada orang. Allah mentadbir alam semesta ni tuan-tuan dengan sebegitu luas sehingga manusia tidak tahu di mana sempadan langit yang ada. Allah Ta'ala tidak perlu kepada signal. Allah Ta'ala tidak perlu kepada radar dan sebagainya. Sebagaimana manusia mentadbir negara ini, mentadbir dunia ini, dia perlu kepada pelbagai alat telekomunikasi. Rosak alat telekomunikasi tuan-tuan, habis manusia tak boleh buat apa-apa. Maka walaupun berkongsi perkataan yang sama, manusia mentadbir, Allah mentadbir, tetapi Allah dia maha mentadbir. Tidak sebagaimana manusia, pentadbiran manusia terdedah kepada pelbagai cacat, cela, kekurangan, kelemahan, kesilapan dan sebagainya. Manusia bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Sama ada Allah bagi rezeki dengan manusia bagi rezeki? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena pecat kerja, apa jadi? Tak ada gaji. Kalau gaji 5,000 sebulan, kena buang kerja, ada gaji tak? Tak ada. Sebab tu siapa kerja kontrak tuan-tuan, susah. Sebab tu siapa minta kerja sekalipun, dia nak permanent post, jawatan tetap. Siapa jadi lecturer, siapa kerja kerajaan dan sebagainya, dia nak jawatan tu permanent post, jawatan tetap. Kalau kontrak setahun, kontrak 2 tahun, kalau orang tak renew, habis. Maka tak dapat 5,000. Itu dari satu sudut majikan bagi rezeki kepada kita. Tapi adakah sama Allah Ta'ala bagi rezeki dengan majikan bagi rezeki? Dia tidak sama tuan-tuan. Sebab majikan bagi rezeki dia bergantung kepada performance yang ada. Negara kita tuan-tuan, siapa yang kerja dengan kerajaan? Saya tak pernah kerja kerajaan, saya tak tahulah. Siapa yang pernah kerja kerajaan? Nak tanya, paling banyak bonus tuan-tuan dapat berapa? Paling banyak bonus tuan-tuan dapat berapa? 2 bulan, pernah dapat 2 bulan? Kerja kerajaan? Tuan-tuan tahu kan? Berapa bulan dapat?
Ada yang tak pernah dapat 2 bulan, ada yang pernah dapat 2 bulan. Tapi yang tu yang kita dengar, sebulan, 2 bulan, ataupun setengah bulan, atau macam-macam lah. Orang yang kerja di badan berkanun tertentu, tak mau sebutlah, badan berkanun tertentu, jabatan yang tertentu, dia ada special. Walaupun dia kerajaan juga, tapi dia special. Sampai dia boleh dapat 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bergantung kepada performance. Performance dia bagus, dia boleh bagi lebih kepada kaki tangan dia. Sebab majikan, dia nak bagi rezeki tadi tuan-tuan, dia bergantung kepada apa yang dia ada. Tapi Allah, dia tidak bergantung kepada benda yang macam tu. Itu yang kata Allah. Maka bila kita minta kepada Allah, benda yang macam inilah kena ada dalam kepala kita. Majikan, kok mana pun, dia ada keterbatasan dia. Tetapi Allah, dia tidak ada keterbatasan. Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Kita kata manusia pun boleh menghidupkan dan mematikan. Nak bagi hidup, bagi oksigen. Kan? Nak bagi mati, bunuh, tembak. Lagu tu je lah manusia boleh buat. Tapi hakikat sebenarnya, kalau kita nak bunuh orang pun tuan-tuan, kita pakai hired killer, kan, hitman. Tuan-tuan pernah tengok cubaan membunuh yang gagal? Pernah tengok? Kan? Ada kan? Cubaan membunuh yang gagal, ada. Tapi Allah, pernah ada Allah bila dia tarik nyawa orang, malaikat Allah gagal tarik nyawa? Pernah ke tuan-tuan? Kita tak pernah dengar lagi malaikat gagal. Kan? Pasal apa? Kawan tu lari. Ataupun malaikat sampai lambat. Cerita Nabi Musa cerita lain. Kan? Cerita Nabi Musa kita kena ada tajuk khas. Cerita Nabi Musa. Kan? Jadi itu tuan-tuan sekalian. Kemudian satu lagi yang dipanggil sebagai tauhid uluhiyah. Kan? Apa makna tauhid uluhiyah? Iaitu mengesakan Allah dalam beribadat kepada dia. Yang tadi cerita pasal perbuatan. Yang ni cerita pasal bila kita beribadat kepada siapa? Maka kita beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh sewaktu kita beribadat kepada Allah tadi, sama ada dalam bentuk zahir ataupun dalam bentuk batin, ataupun dalam bentuk ucapan perkataan kita, ataupun perbuatan kita tadi, tomak ninah ke apa ke, yang mana menunjukkan seolah-olah kita berkongsi hal yang sedemikian kepada pihak lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita semayang, kalau depan kiblat kita ni ada gambar, kita kena buang. Kita tak boleh sembahyang menghadap kepada gambar. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian kata makruh. Tetapi yang mudahnya dilarang. Sebahagian kata larang tu maknanya haram. Sebahagian fuqaha yang lain kata maksud larang itu makruh. Jadi kalau kita solat, tiba-tiba depan kiblat tempat kita nak rukuk, nak sujud tu ada gambar, kena beralih. Sama ada kita alih gambar tu atau kita yang alih pergi semayang tempat lain. Untuk mengelak daripada, walaupun kita kata kita tak sembah benda tu, tapi untuk mengelak kemungkinan atau anggapan-anggapan sedemikian. Sama sebagaimana kes masjid yang kiblat dia menghadap kubur. Kan, menghadap kubur. Sebab itu para ulama menyebut bahawa adalah sebaik-baiknya kalau menghadap kubur, tingkap masjid yang menghadap ke arah kubur itu tidak dibuka. Untuk mengelak, walaupun kita kata aku bersemayang bukannya menghadap kubur, aku menghadap kiblat, kebetulan kubur kat depan. Tapi untuk mengelak perkara-perkara yang kita panggil sebagai saddul zara'i', blocking the means. Tutup anggapan-anggapan dan kemungkinan-kemungkinan nak jadi sama dengan agama lain. Sebagaimana yang kita tahu, agama lain ada yang bila dia semayang dia menghadap potret, kan, tok nenek moyang dia. Nak mengelak benda-benda yang macam tu. Baik, walaupun tidaklah menjadi sampai ke tahap berdosa dan sebagainya, tetapi itu dia ada satu perbahasan yang lain tentang hal yang sedemikian. Baik. Jadi apa hubungan tuan-tuan sekalian bila kita belajar tentang perkara yang kita sebut tadi? Baik. Apa hubungan dia antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid asma dan sifat, tauhid nama Allah dan sifat Allah Ta'ala, iaitu kita meyakini bahawa
Allah Ta'ala sahajalah yang memiliki nama yang terbaik dan sifat yang paling sempurna. Tidak ada nama lain yang lebih baik daripada nama Allah, dan tidak ada sifat lain yang lebih sempurna berbanding dengan sifat Allah Ta'ala. Bila kita kata Allah Ta'ala tu Ghani, yang maha kaya, manusia pun kaya juga. Jolo kaya tak Jolo? Jolo kaya kan? Sampai dengan mana-mana artis barat yang tuan-tuan tengok dalam filem, dalam gambar tu, dia boleh menari belaka dengan artis tu. Namalah Paris Hilton ke apa, punya kaya dia tu. Agak-agak tuan-tuan kalau artis barat jumpa tuan-tuan, nak tak menari dengan tuan-tuan? Tak pandang pun. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak ada duit pun. Orang tanya, datang dari mana? Datang daripada Perlis. Kat mana? Gua Syed Alwi. Orang tak heran. Gua Syed Alwi bukan orang kaya, dia kata. Kan? Tapi kalau sebut nama Jolo, hebat. Kan? Ada kapal yang mewah. Ada pelbagai harta yang mewah. Menyebabkan artis-artis tadi nak menari dengan dia, minum dengan dia, berhibur dengan dia dan sebagainya. Tetapi, tuan-tuan, kayanya manusia. Yang kita duk nampak ni, kayanya manusia. Ramai orang nak mendekati dia. Hak jahat pun nak mendekati dia, orang baik pun nak mendekati dia. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan hak kaya, nak tak pergi berjumpa dengan kawan hak kaya? Saya suka tuan. Saya sendiri pun kalau ada kawan yang ada gelaran Datuk Seri, Tan Sri, kalau dia datang Pulau Pinang, kita tahu dia datang, pakak pergi berkumpul ramai-ramai. Menyembang apa semua. Kalau kita dengar ada kawan hak pakai kereta besar, hak ada jawatan besar, pakak pergi berkumpul. Tapi kalau kawan hak miskin, nak pergi tak? Tambah pula kawan tu kita tahu hutang keliling pinggang. Pantang jumpa member, nak pinjam duit. Kan? Agak-agak tu nak pergi tak? Ada je alasan, sakit perut lah, bini tak bagi keluar lah, nak tuition lah. Pasal apa tahu dah, pergi jumpa dia mesti nak pinjam duit. Kan? Tapi kalau kawan tu kaya, kita dulu yang telefon dia kata nak jumpa. Bukan nak apa pun, nak minum je. Sebab apa? Sebab sifat manusia ni, dia suka kepada kekayaan. Dia tak dapat kekayaan kawan dia, tempias-tempias pun tak apalah. Selama ni tak pernah boleh makan dalam hotel. Tiba-tiba kalau kawan nak belanja, syoknya. Kan? Ada lagu tu. Maka Allah, dia maha kaya. Bila kalau manusia yang kaya tu sampai sebegitu rupa, manusia berkerumun kepada orang yang kaya. Cuba bayangkan, bila Allah yang maha kaya, yang mana kekayaan Allah sangat sempurna, tidak ada sebarang cacat cela pada kekayaan Allah, maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, maka bila kita sebut tauhid asma dan sifat, menunjukkan kepada kita bahawa kita mengesakan Allah dalam nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala yang mulia. Bila kita lihat bagaimana dalam soal apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini banyak tuan-tuan sekalian. Contoh bagaimana para ulama apabila mereka bercakap tentang soal akidah, maka dia bercakap tentang bagaimana kehebatan yang ada kepada Imam Syafi'i. Kita tengok sebagai contoh apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i dan akidah dia. Antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni ialah ulama yang mengasaskan mazhab Hanbali. Dia kata apa? Dia kata dahulu ilmu fiqh itu dia terkunci. Sehinggalah datangnya Imam Syafi'i yang membuka ilmu fiqh. Fiqh ni satu benda yang susah untuk diterokai. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal kata dia terkunci. Maka yang membuka dia adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka bila kita lihat apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan akidah Imam Syafi'i, antaranya ialah jikalau seseorang
yang melihat kepada mazhab yang diasaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nescaya dia akan mendapati bahawa mazhab yang dibina, yang diasaskan oleh Imam Syafi'i ialah berasaskan kepada usul ahli sunnah wal jamaah. Dan kita tengok bagaimana Imam Syafi'i pada zaman dia munculnya kelompok-kelompok yang sesat. Zaman Imam Syafi'i munculnya puak zindiq dengan akidah-akidah dia yang pelik. Muncul pula golongan Syiah dengan akidah Syiah yang sangat pelik. Kemudian datangnya puak Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain yang menyebarkan ideologi-ideologi mereka yang sangat pelik. Maka kita dapati bagaimana Imam Asy-Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, iaitu pembela ataupun penolong sunnah di Iraq pada masa itu, untuk menunjukkan bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah satu orang yang sangat mempertahankan akidah. Jadi bila kita kata kita bermazhab Syafi'i, kita nak bagi tahu bahawa malam ni kita nak belajar, iaitu bahawa Imam Syafi'i dia bukan saja tokoh dalam bidang fiqh, tapi dia juga tokoh besar dalam bidang akidah yang jarang-jarang orang kita tonjolkan pendapat-pendapat dan juga kehebatan yang dimiliki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan mazhab dia, khususnya yang berkaitan dengan akidah. Contohnya ialah Abu Hamid Al-Isfirayini rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia kata dalam masalah akidah, dia kata mazhabi, dia kata mazhab aku. Apa dia mazhab aku? Dia kata wa mazhabus Syafi'i, dan juga mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu dia kata wa jami'u ulama'il a'sar, dan mazhab seluruh ulama sepanjang zaman, mengatakan bahawa annal Qur'ani kalamullah. Dia kata Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dulu kan duk bergaduh, Quran ni kalam ke, kalam Allah ke makhluk? Dia bertelingkah zaman dulu. Rupa-rupanya tuan-tuan, yang benda yang menjadi pegangan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang akidah, ia juga menjadi rujukan utama para ulama pada zaman itu, untuk mengatakan bahawa akidah Imam Syafi'i itu ialah akidah yang sama sebagaimana akidah seluruh ulama pada zaman itu, yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Imam Muzani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata mazhabi mazhabus Syafi'i. Dia kata mazhab aku adalah mazhab Syafi'i. Sebab apa kita ambil kata-kata Imam Muzani? Sebab Imam Muzani ni tuan-tuan, dia ada beberapa pendapat dia yang tak sama dengan tok guru dia Imam Syafi'i. Tapi bila orang tanya dia, dia tetap kata mazhabi mazhabus Syafi'i. Mazhab aku adalah mazhab Syafi'i. Untuk memberitahu kepada kita bahawa perbezaan pendapat dalam satu dua benda, beberapa perkara, tidaklah boleh dijadikan hujah untuk mengatakan bahawa kita memusuhi orang tu. Katalah saya dengan Tok Imam. Tok Imam suka makan apa? Nasi. Dah ada orang kata nasi, tak apa, kita sebut nasi lah sebagai contoh. Toseh. Tok Imam suka makan nasi, kan? Saya pula suka makan fish and chip. Pasal duk mengaji England, contohnya lah, kan? Saya duk condemn benda yang Tok Imam makan. Apa makan nasi, makan kuah gitulah, apa semua ikan. Saya duk condemn. Yang Tok Imam pula kata dia tak setuju saya makan fish and chip ni, benda bergoreng apa semua, banyak lemak, banyak macam-macam lah Tok Imam kata. Tapi adakah itu menunjukkan bahawa saya dengan Tok Imam bermusuh? Hanya semata-mata kerana berbeza pendapat tentang makanan apa yang terbaik untuk diri masing-masing. Kita tidak bergaduh hanya kerana kita berbeza pendapat. Sama dengan tuan-tuan sekalian, bila tuan-tuan nak buat masjid, adakah tuan-tuan bergaduh hanya semata-mata kerana nak cat kubah kala apa? Tuan-tuan tahu, ni cerita lama, bukan cerita zaman sekarang, cerita dulu-dulu. Masjid ni tuan-tuan,
dia ada dua kelompok. Geng hijau dengan geng biru. Kan? Geng hijau dengan geng biru. Jadi AJK ni pun lebih kurang lah. Geng biru pun ada, geng hijau pun ada. Jadi saya kebetulan, saya memang ada kuliah dekat masjid tu. Habis-habis kuliah dia orang nak cerita. Dia kata bergaduh. Tak dapat capai kata putus. Saya kata apa dia? Dia kata kubah. Nak cat kala apa? Saya pening tuan-tuan orang kita. Yang kubah tu nak tunggu nak tarik dengan kren nak pergi letak je. Kubah dah ada dah, cuma nak cat kala apa tu je. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kuat parti apa sekalipun, berapa ramai orang kita bila datang semayang dia khusyuk sebab tengok kubah kala apa? Ada sampai tahap tu ke tuan-tuan? Tak payahlah. Tuan-tuan nak kala putih ke, kala perak ke, gold, emas ke apa tu? Mesyuarat, bincang, angkat tangan, tengok siapa ramai, catlah kala, hak mana ramai. Benda titik bengit, benda kecil sangat. Tidak terjejasnya khusyuk kita semayang hanya semata-mata kala ke atas tu kala lain sikit daripada hak kita minat. Tuan-tuan biasa semayang tak dengan baju yang kala yang tuan-tuan tak berapa suka pakai? Tapi isteri kita suka kala baju tu, dia beli untuk tuan-tuan. Tuan-tuan pakai ke tak pakai? Bagus Bagus Ada kawan saya tuan-tuan, ada kawan saya dia tak pakai. Bini dia beli, bini dia suka color tu, dia tak pakai sebab dia kata dia tak suka. Kita kena ada tolak ansur tuan-tuan. Kena ada tolak ansur. Saya sendiri tuan-tuan, kadang-kadang orang bagi hadiah dekat kita, baju color yang tertentu. Kita tak berapa suka sebenarnya. Tapi kerana appreciate, menghargai benda yang orang bagi, kita pakai. Maka hubungan tu cantik tuan-tuan. Hubungan tu cantik. Kita meraihkan perbezaan, cita rasa yang berbeza. Baik. Maka apa yang berlaku ialah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kenapa dia ambil nama Muzani? Sebab Muzani dia lain sikit. Dia lain. Contoh lain apa dia? Imam Syafi'i, Tok Guru dia kata, siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang, wajib qada. Tok Guru dia kata. Bukan Tok Guru dia seorang. 4 mazhab ni, semua 4 mazhab, qaul mu'tamad, 4 mazhab kata, siapa yang sengaja meninggalkan sembahyang, wajib ganti sembahyang tu, wajib qada. Bukan orang tidur je wajib qada. Hak sengaja malas sembahyang pun wajib qada. Tapi Al-Muzani lain. Al-Muzani dia tak setuju dengan Tok Guru dia, Imam Syafi'i. Al-Muzani kata tak wajib qada. Tapi walaupun Al-Muzani dia ada banyak pendapat Tok Guru dia yang dia tak setuju, dan tuan-tuan boleh tengok dalam pendapat-pendapat Al-Muzani memang tak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi bila orang tanya dia tetap mengatakan mazhabi, mazhabus Syafi'i. Mazhabku adalah mazhab Syafi'i. Dan dia kata Al-Quran adalah firman Allah dan bukannya makhluk, dia kata. Tuan-tuan nampak tak? Ni bila kita bercakap bab akidah, kan? Kita berbeza pendapat dengan orang tu tak ada masalah, tapi akidah kita sama. Masalahnya kita ni kadang-kadang kita tengok orang tu sebagai musuh. Ini yang jadi masalah. Maka dengan sebab itu para ulama mengatakan bahawa Al-Muzani ini dia tetap termasuk di kalangan ulama Syafi'iyah. Walaupun banyak pendapat dia tak sama dengan Imam Syafi'i, dan walaupun dia banyak mengkritik pendapat Imam Syafi'i sendiri. Baik. Kemudian satu contoh yang lain tuan-tuan sekalian. Satu contoh yang lain iaitu bagaimana para ulama, contohnya Syekh Abdul Hasan Al-Karji Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia ni ulama mazhab Syafi'i juga. Dia kritik orang yang berbeza dengan Imam Syafi'i dalam masalah akidah Imam Syafi'i, yang hanya mengambil mazhab fiqh sahaja. Jadi dia nak bagi tahu bahawa ada orang yang mana ikut Imam Syafi'i ni hanya dalam fiqh Imam Syafi'i sahaja, tapi dalam bab akidah Imam Syafi'i dia tak ikut. Maka dia kata ini benda yang salah, dia kata, yang dilakukan oleh sebahagian orang yang hanya mengambil pendekatan Imam Syafi'i dalam bidang fiqh, tetapi tidak mengambil dan tidak menyanjung Imam Syafi'i dalam masalah usul ataupun dalam masalah akidah dan seumpamanya. Kemudian kita lihat bagaimana kata-kata Imam Syafi'i dalam masalah akidah untuk menunjukkan bahawa
Dia satu orang yang sangat tegas, tuan-tuan, Imam Syafi'i. Walaupun orang tu kata dia Islam, tapi kalau akidah dia tidak betul, Imam Syafi'i sangat tegas. Antaranya, dia kata apa? Dia kata lam ara ahadan ashhad. Dia kata aku ni, dia kata tak pernah tengok orang yang mana dia ni ashhadu bizzuri. Dia kata minar rafidah. Dia kata aku tak pernah tengok orang yang paling banyak bila dia bersaksi dengan saksi palsu, kesaksian palsu, nak banding dengan golongan Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ni kalau dia jadi saksi, bila dia menyatakan kesaksian, semua tu palsu. Jadi Imam Syafi'i dia tegas. Dia tegas. Bagi dia Syiah Rafidah adalah golongan yang sangat bahaya. Dia tidak bertolak ansur dengan perkara-perkara yang seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i, tuan-tuan, dia kata apa? Antaranya ialah tentang melihat Allah di hari akhirat. Ulama dulu-dulu, tuan-tuan, dia duduk berdebat. Akhirat nanti boleh tengok Allah ke tak boleh tengok Allah? Kita sekarang ada tak berdebat benda lagu ni? Boleh tengok Allah ke tak boleh tengok Allah? Saya lah sepanjang duk pergi kuliah, tak ada lagi orang tanya dalam kuliah ke, lepas kuliah ke, tak ada. Soalannya pasal apa? Ni akidah ni, tuan-tuan, akidah. Tapi soalannya pasal apa? Kita ni biasanya kita tanya benda-benda yang macam mana? Kita ni biasanya hak kita tanya benda hak kita minat, betul tak? Hak kita minat, hak kita nak. Benda yang kita tak mau, benda yang kita tak minat, kita tak tanya, tuan-tuan. Contoh, benda hak kita nak, apa dia? Makan. Lepas ni makan apa? Lauk apa? Saya pagi-pagi tanya isteri, pagi ni breakfast apa? Ni nak pergi mana ni? Roti canai ke, roti telur ke? Pasal apa? Sebab benda yang kita perlu setiap hari. Siapa yang minat bola? Cuba tuan-tuan duduk dekat dia. Agak-agak dia sembang pasal apa? Pasal bola. Dan nak tahu dia minat apa, cuba tuan-tuan dengar. Apa yang dia sebut? Kalau dia sebut Man U tu hanya tu. Manchester United lah tu. Betul tak? Nak tahu kaki bola, dia sanggup pergi Kuala Lumpur. Tiket mahal pun tak apa. Pergi Kuala Lumpur pasal minat bola. Ada lagu tu. Macam tuan-tuan datang malam ni. Pasal apa yang ramai-ramai datang malam ni? Sebab tuan-tuan minat kuliah. Orang yang tak minat kuliah, dia tak datang, tuan-tuan. Macam saya. Jauh datang 2 marhalah, boleh qasar semayang. Datang Perlis ni kuliah. Pasal apa? Sebab saya minat kuliah. Berapa ramai ustaz keluaran Jordan, Mesir, Maghribi yang tak minat kuliah. Saya ada ramai kawan-kawan, tuan-tuan, tak minat kuliah. Habis waktu pejabat balik rumah, tak keluar lah. Ustaz tu. Ustaz. Tapi tak minat kuliah. Jadi manusia ni, tuan-tuan, dia sangat bergantung kepada apa yang dia minat. Jadi hari ni kita tak bincang betul ke hari akhirat kita akan dapat lihat Allah. Sebab orang hari ni dia tidak jadikan soal melihat Allah itu sebagai benda yang ternanti-nanti. Dia tidak ada keasyikan, dia tidak ada kecintaan, dia tidak ada kemahuan untuk melihat Allah, untuk bertemu dengan Allah, menyebabkan topik bertemu Allah di hari akhirat itu tidak menjadi topik di kalangan manusia pada hari ini. Sedangkan ulama zaman dulu bincang lumat, tuan-tuan, bincang lumat, adakah kita dapat melihat Allah di hari akhirat nanti? Orang nak kahwin, nak tak tengok bakal isteri? Ni cerita macam zaman dulu. Budak sekarang kalau tanya dia, pergilah tengok dulu, dia gelak ya, tuan-tuan. Dia dah tengok puas dah. Dia puas dah tengok. Zaman saya dulu, tuan-tuan, pernah hak nak kahwin ni, dia suruh bakal tunang. Tak tunang lagi. Dia suruh bakal tunang, dia buka tudung. Tunang dia duduk UIA. Tunang dia kata, mana boleh buka tudung, aurat. Buka, aku nak tengok, dia kata. Hak lelaki ni.
Kemudian dia tanya, pasal apa nak buka? Buka nanti lepas kahwin lah. Dia kata, aku takut rambut hang kerinting, dia kata. Aku tak mau perempuan rambut kerinting. Hal lagi dia kata lagu tu. Tuan-tuan nak suruh anak kita pergi tengok bakal bini dia. Dia dah puas dah tengok. Dia puas dah tengok. Cuma zaman dulu-dulu kan, Nabi SAW suruh sahabat, unzur ilaiha, tengok dulu perempuan yang kamu nak kahwin tu. Zaman sekarang jangan suruh. Kan? Tak payah suruh zaman sekarang. Jadi tuan-tuan, Ar-Rabi' an Ar-Rabi' ibn Sulaiman qala kuntu dhata yawmin 'inda Syafi'i rahimahullah. Dia kata dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, dia kata satu hari dia kata aku duduk dekat dengan Asy-Syafi'i, dan dia kata tiba-tiba masa aku duduk dekat dengan Imam Syafi'i, dia kata datang satu surat daripada satu tempat nama dia As-Sa'id. Dia kata lalu dia orang tanya kepada dia dalam surat tu, yas'alunahu an qaulillahi ta'ala, orang tanya dia tentang ayat Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 83, iaitu apa ni, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, kan ayat tu. Dia kata iaitu ayat sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Ini surah Al-Mutaffifin ayat 83. Mutaffifin ayat 15. Lalu Imam Syafi'i jawab bahawa ketika mana Allah menghalang satu kaum dengan sebab kemurkaan, maka menunjukkan bahawa orang-orang melihat Allah dengan sebab keredaannya. Makna dia, ayat tu kata bila Allah Ta'ala murka, maka terhalang orang tu daripada melihat Allah. Bila terhalang daripada melihat Allah sebab kemurkaan Allah, sebab itu manusia yang dimurkai oleh Allah, maka Imam Syafi'i bagi tahu kata bila Allah Ta'ala reda, boleh tengok ke tak boleh tengok? Boleh tengok. Jadi Imam Syafi'i termasuk di kalangan imam ataupun ulama yang berakidah bahawa di hari akhirat nanti orang yang beriman akan melihat Allah. Jadi bagi sesiapa yang merindui Allah, yang merindui, yang menanti-nantikan saat bertemu dengan Allah, maka mereka terlalu ingin untuk bertemu dengan Allah. Tapi bagi orang yang tidak peduli tentang Allah, dia tidak ada terlintas langsung dalam diri dia untuk bertemu dengan Allah. Macam kita dengan anak lah tuan-tuan. Tuan-tuan rindu tak dekat anak? Kan? Rindu. Kalau lama tak jumpa anak, cucu dan sebagainya, rindu nak jumpa. Saya pernah masa pergi haji tuan-tuan tahun 2005-2006. Dah habis urusan haji ni, nak beli tiket ke kapal terbang dari KLIA ke Penang. Siapa yang pergi musim haji, dia beli di Mekah tu dapat diskaun, ada harga istimewa. Jadi saya beli di sana. Jadi masa nak beli tiket ni, nampak sepasang suami isteri, yang isteri ni duk menangis. Isteri tu menangis. Yang suami biasa senyap dia suami ni. Rupa-rupanya bila dah habis haji, isteri tak mau duduk dah dekat Mekah. Dia nak balik dah. Dia nak balik. Dia kata kesianlah ke anak saya duk tunggu saya. Dia kata dia isteri ni. Yang suami ni senyap, tak kata apa tuan-tuan. Pasal apa? Sebab ada orang dia terlalu rindu kepada anak dia. Maka dia duduk terbayang-bayang yang anak dia sentiasa menunggu dia di muka pintu rumah dia. Dan itulah yang dia kata dekat orang tabung haji. Dia kata anak dia duduk tunggu kat pintu rumah. Dia kata bagilah dia balik awal. Saya duduk bisik kat isteri saya kata yang kita ni duduk cari alasan nak balik lambat. Seronok duduk semayang dekat Mekah ni. Tapi ada orang dia tak boleh, dia rindu sangat dekat anak dia. Kita tuan-tuan dengan Allah, sejauh mana rindu kita kepada Allah? Sejauh mana kita ni merindui pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu menunjukkan kepada kita bagaimana berbezanya cara kita bercakap berbanding dengan para ulama sewaktu pada satu ketika dahulu. Maka daripada ayat yang kita pelajari ini sidang hadirin mukminin, antara ibrah pelajaran yang kita boleh ambilnya ialah
Antaranya kita diperintahkan supaya beribadat, mentauhidkan hanya kepada Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam segala perkara. Bukan hanya sujud kepada Allah, tapi dalam semua benda. Maka bila kita mengesakan Allah Ta'ala dalam semua benda, maka hati kita lebih tenang. Hati kita lebih tenang. Datanglah penyakit sekalipun, hati kita tenang. Sebab kita tahu bahawa yang memberikan penyakit ini adalah Allah, yang menyembuhkan kita pun Allah. Bila kita berada dalam keadaan yang kita rasa kita akan mati, maka kita akan tenang, jiwa kita akan kuat. Kerana kita tahu bahawa yang menghidupkan dan yang mematikan adalah yang sangat-sangat dirindui, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat-sangat dicintai. Kita perlu menyintai kasih kepada Allah, supaya dengan itu kita mempunyai kekuatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang kita baca ini juga menunjukkan kepada kita bahawa setiap amalan yang kita lakukan, jangan sekali-kali ada unsur syirik kepada Allah. Selain daripada berhala, tokong dan sebagainya, jangan ada riak, sum'ah, takabur dan seumpamanya. Kemudian selain daripada itu, kita dapati bagaimana orang yang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala bila dia mentakdirkan sesuatu keburukan, maka keburukan itu hanya dapat dihalang hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa yang sama, Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita bahawa dia adalah Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Jadi bila kita ditimpa dengan pelbagai kesusahan, kita ditimpa dengan pelbagai penyakit, adalah berita-berita yang tidak menggembirakan kita. Anak orang lain dapat sekolah asrama, anak kita tak dapat. Ada orang dia pukul anak dia, kan? Ada orang dia kata teruk-teruk ke anak dia. Sebab dia kata apa? Memalukan dia. Orang lain, anak orang kampung, boleh keputusan yang lebih baik. Yang engkau ni, kan, mak ayah gaji tinggi, duduk rumah aircon, tidur dalam aircon, tapi duk dapat B straight. Orang lain A straight, engkau ni B straight. Kan? Ada tu dapat C. Ada adik-beradik saya, tuan-tuan, dia kata anak dia lagi cemerlang. Semua huruf dia ada belaka. Dia geram kat anak dia. Dia geram kat anak dia. Dia kata engkau ni memang cemerlang sungguh. Semua huruf engkau ambil. Nak kata apa? Kan? Jadi kita, tuan-tuan sekalian, sebelum kita nak kata teruk-teruk dekat anak kita, kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala tu dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang. Ada ketikanya Allah Ta'ala dia tak bagi kepada kita apa yang kita mahu sekarang, tetapi akan tiba satu masa Allah Ta'ala menggantikan dengan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita pelajari sedikit sebanyak pada malam ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, ataupun orang yang salah sangka kepada Allah Ta'ala, ataupun orang yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba yang saleh, hamba yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.